padang semua dungu berpenunggu. Kami inspirasi sebab itu mereka tiru. Guru kami lain, kualiti nombor 1. Bukan macam tempat tu, asal ke tempat penuh beribu politik. Ya dulu kami seorang pakai, lepas kami pakai bersih pas semua nak pakai. Kualiti kelas pertama, yuran kami tak masuk akal. Mari join sekali, pasti suka kami tak sangkal. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about adab. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about adab. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Yang silakan. 10 sebab 10 seronok seronok sebab cikgu bagi step by step, saya boleh faham. Silakan. Saya boleh bagi rate 10 per 10 lah. Okay. Ni bukan sebagai apa, ni bukan pada air. We trust to help me level up. Cheer up, Lahazon, we believe our grade will be increased. Stand up with a holistic approach. We sure they are great coach. Chill up, do the best, be the best, who the best, we're the best. Hey up, listen up. Wanna be a success student, remember about adab. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up. Wanna be a success student, remember about adab. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Saya dapat terangkan tajuk yang sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Terang sampai dapat. Itulah yang paling bagusnya di Lahazon. Lahazon terbaik. Okey dah. Okey, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke perkongsian pada malam ini, iaitu bersama saya pada malam ini, iaitu Teacher Rafizah dari Lahazon Education mewakili unit bahasa Inggeris. Okey. Hari ini pada malam ini saya akan kongsikan serba sedikit tentang program Cambridge yang akan dijalankan di Lahazon Education. Okey, sementara itu kita jemput masuk dulu penonton-penonton yang sedang menonton live saya pada malam ini di YouTube Lahazon Education dan juga di Facebook Lahazon. Okey, untuk yang sedang menonton di Facebook, saya bersiaran secara langsung di Facebook personal Rafizah Ramli dan juga di community Anak Bijak Fikir, Lahazon page sendiri dan juga di Silent to Spoken page. Okey, jom kita tengok, kita share dulu slide. Okey, sementara saya share slide ni, yang sedang menonton ataupun yang sedang baru nak menonton baru nak sertai, selamat datang saya ucapkan kepada anda semua di siaran langsung saya pada malam ini. Hari ini kita akan ceritakan serba sedikit tentang Cambridge Assessment English yang ada di Lahazon Education. Okey, yang sedang menonton saya di Facebook dan juga YouTube, adakah anda mendengar suara saya dengan jelas ataupun nampak gambar saya dengan jelas dan clear? Okay, kalau ya, boleh komen ya. Okey, slide saya adakah penonton semua nampak di skrin? Okey. Sebentar. Okay, sekejap ya. Kenapa dia macam tak keluar slide ni? Sekejap Sekejap kita tengok share dulu, kita share screen. Okey.
Okey, pada malam ini saya akan kongsikan atau ceritakan serba sedikit tentang Cambridge Assessment English yang ada di Lahazun Education. Okey, untuk pengetahuan semua, untuk makluman semua, Lahazun Education adalah salah satu pusat yang berdaftar dengan Cambridge Assessment English di United Kingdom. Itu kami memang terus direct dengan Cambridge UK. Kami adalah salah satu pusat yang berdaftar dengan Cambridge di United Kingdom ataupun kita panggil UK. Okey, pada malam ini saya akan kongsikan tentang Cambridge Assessment English khas untuk level B1 Preliminary for Schools, yang mana kalau untuk pengetahuan semua, untuk pengetahuan para penonton yang sedang menonton saya di YouTube dan juga Facebook, Cambridge Assessment English ini mempunyai pelbagai level, iaitu dia start dengan Young Learners which is Pre-A1. Young Learners itu maksudnya ialah untuk para pelajar yang berusia antara umur 6 tahun sehingga 9 tahun. Itu adalah Young Learners, dan diikuti dengan A2 iaitu pelajar yang berada di sekolah rendah tahun 4 sehingga tahun 6, dan juga kita ada B1 Preliminary for School which is yang ini adalah khas untuk pelajar sekolah menengah yang sedang menuntut di tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Okey, namanya ialah B1 Preliminary for Schools. Okey, itu adalah serba sedikit tentang Lahazun Education sebagai pusat yang berdaftar dengan Cambridge UK dan juga program-program dan juga level-level yang ada di bawah Cambridge Assessment English. Okey, kalau kita tengok kat sini seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, ini adalah level-level yang ada untuk Cambridge Assessment English, which is kita start dengan Pre-A1 starters untuk pelajar-pelajar yang berusia 6 sehingga 9 tahun, dan seterusnya kita ada A1 movers, A2 flyers, A2 key for school, B1 preliminary for school, B2 first, dan juga C1 dan C2 adalah khas untuk adults. Okay, so hari ni kita nak tengok B1 sahaja. Okay, B1 adalah khas untuk para pelajar yang sedang menuntut di tingkatan 1 sehingga tingkatan 5, which is ibu bapa yang ada anak yang berusia dalam lingkungan 13 hingga 18, level mereka ialah B1. Okay, kita teruskan seterusnya. Okey, ini adalah panggil pengenalan kepada B1 Preliminary for Schools Qualification, iaitu B1 Preliminary for Schools Qualification shows that a student has mastered the basics of English and now has practical language skills for everyday use. Okey, maksudnya ialah B1 ini adalah khas untuk pelajar-pelajar yang mana telah menguasai basic bahasa Inggeris dan sekarang and now has practical language skills for everyday use. Okay, mana-mana pelajar yang sudah menguasai basic ataupun asas untuk bahasa Inggeris dan menggunakannya, mempraktikkannya dalam kehidupan seharian, itu adalah B1 Preliminary for Schools. Seterusnya, okay, B1 Preliminary for School adalah satu ujian, adalah satu peperiksaan yang mana this exam is the logical start in a student's language learning journey between A2 Key for Schools and B2 First for Schools. Ujian ini adalah dia berada di tengah-tengah di antara A2 Key for School dengan B2 First for Schools, which is lepas dia dah ambil A2 iaitu pelajar yang berada di sekolah rendah, seterusnya ke peringkat B1 dan B2. Okay, itu adalah serba sedikit tentang B1 Preliminary for Schools Qualification. Seterusnya, B1 Preliminary for School is targeted at the same sample level as B1 Preliminary but with content aimed at school age learners rather than adults. Okay, B1 Preliminary
B1 preliminary ialah yang mana dia tujukan untuk pelajar-pelajar yang masih lagi menuntut di sekolah menengah, dan B1 preliminary for school ini adalah bukan kepada orang-orang dewasa. Okay, kalau ikutkan yang dia punya level proficiency yang sebenar, B1 preliminary for school adalah untuk pelajar-pelajar yang sedang menuntut di tingkatan 1 sehingga tingkatan 5 di sekolah menengah. Okey, sebelum kita pergi yang ini, apa ujian yang akan dijalankan dalam B1 preliminary for schools ialah, kalau kita tengok B1 preliminary for school ini sebenarnya tujuannya ialah untuk menguji tahap penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan para pelajar. Maksudnya ujian ini dicipta ataupun direka untuk menguasai tahap ataupun mengukur tahap penguasaan para pelajar dalam subjek bahasa Inggeris. Okay. Dan B1 Preliminary for Schools juga adalah dia mempunyai satu ujian yang mana akan dijalankan di pusat-pusat yang berdaftar sahaja. Dan juga ujian ini sekiranya anak-anak ibu bapa ataupun anak-anak tuan puan yang sedang menonton ini ingin mendaftar ataupun ingin melakukan ujian ini, sijil yang mereka akan perolehi adalah diiktiraf di seluruh dunia, which is kalau seseorang student ataupun seorang pelajar itu dia ada sijil level Cambridge ini, itu adalah orang panggil level up lah bagi student. Dia boleh tingkatkan dia punya profil diri bagi seseorang pelajar. Okay, kita tengok dulu komen. Sebentar, okay. Daripada Lukman Faris, patutlah lagu tema pun English dahsyat. Kalau kita tengok sebab Lahazan sendiri, Lahazan Education adalah salah satu pusat yang berdaftar dengan Cambridge UK. Jadi memang kami terapkan, kalau boleh orang panggil, bahasa perantaraan yang digunakan di Lahazan Education juga adalah bahasa Inggeris, which is kalau orang tengok, orang kenal Lahazan ni, maksudnya dia adalah orang kenal Lahazan dengan subjek bahasa Inggeris. Okay, kita tengok daripada Mariam Elzai. Assalamualaikum teacher. Waalaikumsalam Mariam. Okay. Itu adalah serba sedikit tentang B1 Preliminary for Schools, yang mana kalau tuan-puan ingin anak-anak anda ataupun anak-anak kita dapat salah satu sijil yang mana boleh tingkatkan profil diri mereka, bolehlah ambil ujian B1 Preliminary for Schools ini. Okay, ujian ini dia lebih kurang sama seperti kita punya KSSM, sukatan kita. Dia ada 4 kertas juga, 4 jenis peperiksaan, which is kita ada reading, writing, speaking dan juga listening. Okay, kita teruskan ke slide seterusnya. Okay, ini adalah tahap macam mana kita nak ukur B1 Preliminary for Schools ini. Qualification shows that a student can. Okay, slide yang seterusnya, perkongsian saya yang seterusnya ialah dia berkaitan tentang jika seseorang pelajar ini dia mempunyai sijil untuk B1 Preliminary for School, maksudnya pelajar tersebut telah menguasai read simple textbooks and articles in English. Maksudnya para pelajar tersebut sekiranya sudah memiliki sijil B1 ini, mereka mampu untuk membaca, untuk read simple textbooks dan juga artikel dalam bahasa Inggeris. Okay, dia boleh faham artikel bahasa Inggeris, textbooks yang ada bahasa Inggeris dan seterusnya. Okay, seterusnya sekiranya para pelajar itu sudah memiliki sijil ini, sijil B1 Preliminary for School, maksudnya pelajar itu sudah mampu able to write
letters and emails on everyday subjects. Maksudnya, dalam setiap hari yang mereka jalani dalam kehidupan seharian mereka, para pelajar yang sudah memiliki sijil ini sudah mampu untuk menulis dan juga menghantar email dalam bahasa Inggeris untuk penggunaan mereka di kehidupan seharian. Okay, tadi kita tengok dia dah boleh baca read articles, boleh write letters, boleh write emails, everyday subject. Seterusnya, para pelajar juga boleh understand factual information. Means para pelajar juga boleh memahami informasi ataupun maklumat-maklumat yang disalurkan yang disalurkan dalam bahasa Inggeris. Okey. Seterusnya, apa lagi yang mampu para pelajar lakukan bila mereka sudah memiliki sijil ini ialah mereka juga mampu show awareness of opinions and mood in spoken and written in English. Maksudnya mereka mampu untuk menunjukkan yang mana mereka boleh memberikan satu-satu pandangan mereka dengan bertulis ataupun bertutur dalam bahasa Inggeris. Okey, ini adalah orang panggil level up lah jika anak-anak kita ataupun anak-anak ibu bapa sudah memiliki sijil B1 preliminary ini. Okey. Okey, kita tengok kat sini ada komen daripada Puan Yuri Utami di Facebook. Yes, anak-anak dapat sertifikat international sebagai tambahan skill. Ya, betul Puan Yuri, yang mana kalau kita tengok sekarang ni kita memang perlu dedahkan anak-anak kita ya ibu bapa, kita perlu dedahkan mereka dengan skill-skill yang lain untuk mereka kuasai. Contoh macam penguasaan bahasa Inggeris. Okey. Seterusnya dari komen Nur Sadiah Ajum. Assalamualaikum teacher. Waalaikumsalam puan. Okey, itu adalah serba sedikit tentang B1 preliminary for schools. Kalau kita tengok banyak manfaat-manfaat yang para pelajar dapat setelah mereka menduduki ujian ini. So, contohnya kalau macam pelajar-pelajar ini dapat sijil ini, orang panggil itu adalah skill tambahan mereka yang mana mereka sudah boleh berkomunikasi dalam bahasa Inggeris, berkomunikasi setiap hari menggunakan bahasa Inggeris tanpa perlu ada rasa nervous ataupun takut. Okey. Seterusnya, okey, ini adalah sebahagian daripada ini adalah sebahagian daripada kertas-kertas ataupun ujian yang akan dilaksanakan di B1 Preliminary for Schools ini, yang mana untuk malam ini saya hanya akan ceritakan tentang bahagian speaking sahaja. Untuk makluman tuan puan, ujian B1 Preliminary for Schools ini dia ada 4 kertas, 4 paper, 4 jenis ujian, yang mana kita ada reading, kita juga ada writing, kita juga ada listening dan juga speaking. Okey, kita tengok untuk speaking. Speaking ini dia ada 4 bahagian, which is yang mana kalau kita tahu tuan-puan yang ada anak di tingkatan 5 ataupun tingkatan 4 dan 5, SPM mereka itu 111 English, 1119 untuk bahasa Inggeris, juga ada bahagian speaking yang mana ada 4 bahagian juga. Okey. Okey, yang ini adalah dia punya weightage ataupun peratusan yang akan diambil kira untuk bahagian kertas pertuturan, which is speaking. Kita ada 25%, 25% akan diwakili untuk markah bagi kertas speaking ini. Okey. Ini adalah dia punya tujuan kenapa kita ada speaking test dalam B1 Preliminary for Schools ini. Okey. Daripada Fatin Wazilah, anak saya takut-takut cikgu nak bercakap. Okey,
Ha, ada yang komen dekat sini daripada Puan Fatin Wazila. Okey, anak saya takut-takut cikgu nak bercakap. Okey, untuk Puan Fatin, jangan risau sekiranya anak-anak puan ada rasa takut-takut, itu adalah normal untuk kita, untuk anak-anak kita ada rasa nervous dalam mereka untuk bercakap dalam bahasa Inggeris. Okey, kami di Lahazun Education ada cara tersendiri untuk orang kata panggil tingkatkan keyakinan para pelajar ataupun tingkatkan keyakinan anak-anak tuan dan puan, anak-anak ibu bapa semua untuk bertutur dalam bahasa Inggeris. Okey, ada komen lagi daripada Puan Fatin, macam muat dia. Dia lebih kurang macam muat, cuma dia punya ujian dia tu sangatlah simple, sangat senang sahaja. Sebentar lagi kita tengok macam mana dia punya ujian. Okey. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, kita tengok bahagian yang pertama, B1 Preliminary for School Speaking Task. Kita tengok bahagian yang pertama dulu, first part, which is timing dia, masa education. Time education adalah 2 minit sahaja. Apa yang akan ditanya oleh interlocutor? Interlocutor adalah memanggil kita punya cikgu yang akan tanya para pelajar yang menduduki ujian ini. Okey, masa yang diberikan hanyalah 2 minit sahaja. Boleh? Okey, apa yang para pelajar perlu buat? Apa yang calon-calon speaking test untuk B1 ini perlu lakukan ialah mereka cuma perlu respon sahaja untuk soalan yang diberikan. Okey? Okey, ya betul. Seterusnya, kita tengok lagi. Task type adalah jenis tugasan ataupun jenis soalan yang akan ditanya di bahagian ini ialah interlocutor ask question to each candidates in turn. Maksudnya, bila kita nak buat speaking test nanti untuk ujian B1 preliminary ini ialah kita ada 2 kandidat ataupun 2 calon, which is kita ada kandidat A dan juga kandidat B. Interlocutor ataupun guru yang menjalankan ujian ini, dia akan tanya para pelajar, anak-anak kita ialah secara bergile-gile. Maksudnya dia tanya kandidat A dulu, kemudian dia akan tanya kandidat B. Boleh? Okey. Kita tengok pula untuk bahagian yang kedua. Perlu ingat speaking test untuk ujian ini dia ada 4 bahagian, which is yang sekarang kita nak tengok untuk second part. Untuk second part, time allocation dia ialah 3 minit. Dia panjang sedikit, dia lama sedikit, which is lama dia beza dia seminit sahaja. Okey, kita ada 3 minit. Interaction dia adalah candidate extended turn. Task type dia ialah extended turn. Extended turn ni maksudnya guru ataupun interlocutor akan bagi satu gambar yang mana kandidat ini perlu berbincang sesama mereka. Mereka perlu bagi mereka punya opinions, perlu describe. Okey, dekat sini dia cakap what do candidates have to do is describe one color photograph talking for about 1 minute. Dia bagi satu kertas, satu gambar, dia akan tanya apa yang kamu nampak, apa yang para pelajar nampak dekat gambar tersebut. Boleh? Okey, kita tengok komen dulu. Macam ya betul macam muat. Okey, seterusnya ialah bahagian yang ketiga, which is second last part untuk ujian pertuturan ataupun ujian speaking ialah discussion task with visual stimulus. Okey, ini masa dia ialah 4 minit. Sebab kenapa 4 minit? Para pelajar ataupun candidates A dengan B perlu berbincang sesama mereka. Okey, apa yang kandidat perlu buat, apa yang calon-calon perlu buat ataupun anak-anak kita perlu buat, anak-anak ibu bapa perlu buat ialah pada bahagian ini ialah make and respond to suggestions, discuss alternative and negotiate agreement. Maksudnya mereka akan diberikan satu topik dan mereka perlu berbincang dan mereka perlu cari
Akhir sekali mereka perlu bagi yang mana satu mereka setuju. Contoh, dia bagi satu topik keyakinan perlu ada untuk bercakap. So dia bila para pelajar tadi, dua calon ini sudah membahaskan, mereka perlu come out dengan satu agreement. Boleh? Okey, itu adalah untuk bahagian yang ketiga. Dia bukan macam debat, dia tak adalah panjang macam debat, dia cuma sekadar discussion sahaja. Boleh? Okey, apa tujuan dia ialah kita nak tengok macam mana anak-anak kita ataupun pelajar-pelajar semua memberikan satu idea secara spontan. Okey? Dan yang keempat, bahagian yang terakhir untuk ujian B1 Preliminary for School Speaking Task ialah general conversation. Maksud dia kat sini ialah general conversation, perbualan yang sahaja, yang umum sahaja, yang mana interlocutor akan tanya tentang apa yang mereka suka, apa yang mereka pernah buat. Okey, itu adalah part yang keempat. Okey, masa yang diberikan time allocation untuk part 4 ialah 3 minit sahaja. Okey. So kalau kita tengok ke sini, total markah untuk B1 Preliminary for School Speaking Task ialah 25% sahaja. Kalau kita tengok mungkin dia nampak senang, tapi bila para pelajar di berhadapan ataupun orang kata duduk dalam satu dewan yang ada interlocutor, perasaan gemuruh, nervous ataupun kelu lidah, speechless, tak boleh nak bercakap apa, itu normal untuk mereka ada. Okay, dan kami di Lahazun Education ada cara tersendiri untuk bagi para pelajar, untuk bagi tips kepada para pelajar untuk mengurangkan rasa gemuruh yang mereka ada. Okay. Okay, ada yang komen dekat sini. Kita tengok komen dulu daripada penonton yang sedang menonton di YouTube. I like English but I'm not good at speaking English. Okay, kita boleh asah skill ini. Kita boleh polish kita punya skills untuk bercakap dalam bahasa Inggeris. Okay, I am Nur Sadiah Child. Okay, hi anak puan Nur Sadiah. Okay. Dia kata kat sini, I like English but I'm not good at speaking English. Okay, it's okay untuk awal, untuk permulaan, untuk pagi beginning, kita tak apa. Kami boleh bantu anak-anak ibu bapa yang ada masalah seperti ini. Contohnya, bila dalam keadaan spontan, dia tiba-tiba rasa macam berpeluh, panas, muka jadi macam cakap apa ni, jadi ketat semua. Okay. Itu adalah serba sedikit tentang speaking task untuk B1 Preliminary for Schools. Okay, kita tengok dulu video ini untuk bahagian yang pertama dalam speaking task. Jom kita tengok macam mana, apakah soalan yang akan ditanya, susah ke? Okay, jom. Okey, sebentar ya. Okey, penonton boleh tengok ke video ini? Okey, sebentar. Mungkin ada masalah teknikal, saya tak boleh nak mainkan video ini. Okey, admin boleh bantu ke? Okay, sekejap kita stop share dulu. Kita nak tengok macam mana bahagian yang pertama ataupun task yang pertama dalam ujian speaking test akan dijalankan. Seperti yang kita tahulah, kalau speaking test dia perlu ada interlocutor, dia kena ada assessor. Interlocutor ni adalah orang yang akan tanya kita tentang soalan-soalan yang akan diberikan. Contohnya, kalau dalam bahagian yang pertama ni dia akan tanya, contoh saya sebagai kandidat A, dia akan tanya what's your name first, nama dulu dia akan tanya. Dia akan tanya where do you live. Dia simple sahaja untuk bahagian yang pertama,
task yang pertama, soalan yang akan diberikan ialah sesimpel mungkin. Dia sangat senang, which is dia cuma tanya tentang personal information kita sahaja. Contohnya dia tanya kita nama, dia tanya tinggal dekat mana, tinggal dengan siapa. Okey. Kalau kita perasan, dua soalan ini iaitu tentang tinggal di mana dan juga tinggal bersama siapa. Bila kita dalam keadaan nervous, kadang-kadang dua soalan ini pun para pelajar dia boleh tertukar, ya tuan-puan. Jadi kita perlu lakukan persediaan awal untuk para pelajar familiar dengan soalan-soalan yang akan diberikan. Okey. Okey, admin boleh ke share video tadi? Kalau tak boleh pun tak apa, nanti kita uploadkan dekat YouTube Lahazun Education. Okey. So kita sekarang kita dah tengoklah apa ni, kalau kita tengok musim-musim pandemik sekarang ni ataupun musim PDPR sekarang ni, para pelajar perlu satu push factor orang panggil untuk mereka lebih menonjol ke hadapan. Contohnya dengan adanya sijil Cambridge, berkemungkinan anak kita akan dipandang lagi. Contohnya kalau ada dua orang kawan, mungkin anak kita yang akan menonjol ke depan dan mungkin dia lebih dilihat di mata dunia, ya. Sebabnya dengan adanya sijil Cambridge ini, para pelajar itu telah memiliki satu sijil yang diiktiraf di seluruh dunia. Okey. Okey. Kita ke seterusnya. Okey, nampaknya kita tak boleh nak mainkan video, kita apa. Kita baca dulu komen dekat sini daripada Mariam Elzaiwah. Menarik. Ya, dia sangat menarik sebabnya ujian Cambridge ini dia dijalankan dalam keadaan yang sangat fun lah orang kata. Dia tanya kita soalan-soalan yang senang, yang simple. Okey, tak apa admin, kalau kita tak boleh nak mainkan video tak apa. Okey, minta maaf lah. Sebelum tu saya nak minta maaf dulu sebab video tak dapat nak dimainkan, tapi tak apa, kami akan uploadkan, kami akan muat naik video tersebut ke YouTube kami, ke channel YouTube kami itu di Lahazun Education. Okey, mungkin ibu bapa yang sedang menonton boleh subscribe dulu untuk menonton siaran langsung ataupun video-video yang akan kami upload dari masa ke semasa di YouTube kami, iaitu channel TV Lahazun Education. Okey. Okey, kita ambil yang ini dulu. Ini adalah sample question, contoh soalan untuk bahagian yang pertama. Okay. Ingat masa yang diberikan ialah 3 minit sahaja. Dalam atas meja interlock kita itu, dia akan letak satu timer, which is bila dia dah mula tanya kita ataupun tanya para pelajar, dia akan set terus timer dia 3 minit sahaja dan dia akan move ke soalan yang seterusnya. Boleh? Okay, kita tengok dulu yang pertama. Phase 1 daripada interlock kita. Okay, kalau penonton nampak dekat sini, di skrin anda, yang mana yang ada italic ataupun tulisan yang dalam keadaan italic ataupun serong, itu adalah perkataan yang akan itu adalah soalan yang akan ditanya untuk calon-calonnya. Okey, contoh to both candidates, untuk kedua-dua calon, apa yang interlock kita akan tanya ialah good morning apa semua, can I have your mark sheets? Okay, dia akan berikan satu mark sheets untuk dia tulis nama. Untuk candidate study, tulis nama mereka dan juga mereka akan cakaplah I am, contoh nama dia siapa, contoh I am Rafiza and this is means dia akan perkenalkan assessor. Okay, interlocutor tadi akan memperkenalkan assessor dan dia akan cakaplah apa tugasan assessor tersebut. Okay. So kita tengok yang pertama, to candidate A, what's your name? So candidate akan jawab soalan tadi, what's your name? For example, I am Rafiza, how old are you? Berapa umur? Okay, lepas
calon A ataupun kandidat A sudah menjawab pertanyaan yang telah diajukan, interlocutor akan cakap terima kasih ataupun thank you. Bila dia cakap thank you, dia akan tanya pula soalan kepada kandidat B. Boleh? Adakah soalan yang berbeza? Tidak, dia akan tanya soalan yang sama sahaja. Contoh, and what's your name? How old are you? Boleh? Okey, simple bukan? Mudah sahaja. Okey, kita tengok komen daripada Nur Sadiah Ajub. Oh, sorry. Okey, ada komen di YouTube, teacher, ni ada sijil ke? Ya betul. Ini ada sijil. Sijil dia diiktiraf di seluruh dunia. Okey, sijil dia ialah diiktiraf di 60 negara di dunia ini. Boleh? Kalau katakan contohlah kalau anak Puan Saadiah sendiri ada sijil ni, bayangkan dia telah diiktiraf ataupun telah pegang satu sijil international, sijil antarabangsa. Okey? Okey. Kita ke seterusnya. Okey, kita tengok sekarang ialah kalau dekat bawah, bahagian bawah, kita balik pula kepada sample question for part 1. Okey, backup prompts dekat situ ialah sekiranya masa yang dia bagi tadi, 3 minit yang dia bagi tadi, ada baki lagi dan para pelajar ataupun calon-calon kita belum sempat menjawab lagi, so dia akan adakan backup prompts ataupun soalan backup untuk dia tanyakan lagi, untuk dia ajukan lagi kepada calon-calonnya. Okey, seperti contoh B, dia tanya candidate B, where do you live? Tapi tak adalah interlocutor tu tanya B, dia akan tanya nama lah. Contoh kalau katakan candidate B tu nama dia Rafizah, so dia akan tanya Rafizah, where do you live? Okey, boleh? Okey, so lepas interlocutor tadi dah tanya, para pelajar perlu jawab jawapannya sangat simple sahaja, sebab dia ambil pun, ditanya pun, interlocutor tanya pun tentang personal information kita sahaja. Okey, yang basic sahaja. Dia akan tanya biodata kita yang basic sahaja, seperti nama siapa, berapa umur, tinggal kat mana, tinggal dengan siapa. Boleh? Okay, so basically itu adalah sample question for part 1. Okay. Sebentar, kita tengok lagi komen. Daripada question Isdau, ya ini ada sijil peringkat antarabangsa. Ya betul, ini adalah sijil, merupakan sijil peringkat antarabangsa. Okey, adakah sijil ini hanya untuk pelajar sekolah menengah sahaja? Tidak, dia kalau ada setiap level ni Cambridge UK akan berikan sijil itu tersendiri. Okey, adakah sijil ini daripada pihak Lahazun? No, sijil ini memang direct daripada Cambridge UK. Boleh? Sebab itulah saya boleh cakap sijil ini merupakan sijil antarabangsa sebab dia di-endorse ataupun dicop daripada Cambridge UK sendiri. Boleh? Sebab tu kita panggil sijil ni sijil mahal. Boleh? Sebab dia ada sijil, apa orang panggil, ada taraf antarabangsa. Okay? Okay, thank you. Okay, teacher, thank you. Okay, Puan Nur Sadiah. Okay, jom kita tengok lagi ke soalan seterusnya. Okay, admin cakap kat sini video dah ada nak run ke? Jom kita tengok video. Okay, kita tengok, kita akan buka ataupun pasang video untuk penonton-penonton yang sedang menonton siaran langsung saya pada malam ini tentang B1 Preliminary for Schools. Okay, kita boleh mainkan video. Kita boleh run video dulu untuk kita tengok macam mana part 1 dijalankan. Okay. Okay, boleh saya tahu ada suara ke yang sedang menonton? Okay, nampaknya tak ada suara. Okay, mungkin admin boleh lakukan sesuatu. Mungkin boleh share sound juga. Okay, nampaknya tak ada suara. Okay, kalau tak ada tak apa, kita tengok ini adalah dua calon
dua calon yang ada candidate A dan juga candidate B. Yang sedang bertanya itu adalah kita panggil interlocutor, dan yang berada di belakang interlocutor itu adalah assessor. Boleh? Okey, daripada Lukman Faris, tiada suara. Okey. Tiada suara nampaknya admin. Okay, biasalah dia kalau online ni dia kadang-kadang ada masalah teknikal, ada itu, ada ini. Okay, saya mohon maaf dari pihak saya sendiri. Okay, apa kita tengok dulu. Okay, itu adalah cara kedudukan yang akan dibuat semasa task yang ada di part 1 speaking task. Boleh? Okay. Kita teruskan ke slide seterusnya. Okay, ini adalah serba sedikit tentang soalan-soalan yang akan ditanya di bahagian 1 untuk speaking test. Boleh? Okay, how part 1 was conduct? Macam mana part 1 ini dijalankan? Okay. Yang pertama ialah the interlocutor leads a general conversation with each of the candidates. Okay, interlocutor yang akan leads, yang akan mulakan perbualan tersebut. Contoh, apa perbualan yang akan dimulakan? Dia akan tanya dulu, candidate A, what is your name? Dia akan tanya dengan A dulu, candidate A, what is your name? And candidate A has to answer the questions. Okay. Dan yang kedua ialah the interlocutor asks questions about their personal details, daily routines, likes, dislikes and etc. Okay, interlocutor akan tanya candidate tentang personal details mereka, daily routines, likes, dislikes. Okay, boleh? Daripada Coach Nis Daud, santai juga ya teacher. Ya, betul. Ujian Cambridge ini dia sangat santai. Kenapa? Dia tak nak para pelajar ataupun para pelajar yang ambil ujian ni rasa stres. Okay, dia tak nak para pelajar ada perasaan tersebut. So dia jalankan dalam keadaan yang sangat relax, santai, supaya para pelajar dapat menjawab setiap soalan yang diajukan oleh interlocutor. Itulah bagusnya ujian Cambridge Assessment English ini. Boleh? Dia sangat santai. Dia tak ada push candidate untuk jawab, tak ada. Dia sangat santai. Cara dia tanya pun dia tanya dengan suara yang apa orang kata mendayu-dayu. Dia macam tanya candidate A, what's your name? Dia tak adalah masa mula-mula kita masuk tu dia jeling macam tu, tak ada. Okay. Dia sangat relax dan juga santai. Seterusnya, okay. The interlocutor speaks to the candidates in turn. Maksudnya dia cakap, interlocutor tu dia akan bercakap dengan candidate mengikut giliran mereka. Contoh, dia tanya A, lepas tu dia tanya B. Lepas tu dia tanya A lagi dan dia tanya B lagi. Boleh? Dia tanya secara bergilir, dia ikut turutan dia. Dia ada dia punya sequence dia. Boleh? Seterusnya, candidates respond directly to the interlocutor. They do not talk to each other in this task. Okay, dalam part yang pertama, dalam bahagian yang pertama, candidates hanya akan memberi respon ataupun hanya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh interlocutor sahaja. Mereka tidak dibenarkan ataupun mereka tidak boleh bercakap sesama mereka dalam bahagian ini. Boleh? Kalau dalam bahagian kedua dan tiga, mereka nak bercakap sama-sama mereka pun boleh. Sebab itu dia memang tugasan mereka, memang task mereka. Namun untuk part 1 perlu ibu bapa perlu ingatkan para pelajar yang mana jika mereka mengambil ujian ini, untuk bahagian yang pertama mereka tidak bercakap dengan candidates B. Okay, ataupun dengan kawan mereka yang sama-sama masuk dalam dewan tersebut. Boleh? Seterusnya, candidates should listen carefully to the questions and give relevant answer. Boleh? Candidate should listen. Dia kena listen carefully. Dia kena dengar dulu apa yang interlocutor nak cakap, apa yang interlocutor akan tanya mereka. Boleh?
Kenapa nak kena dengar dulu? Sebabnya kalau interlocutor belum habis lagi memberikan persoalan mereka ataupun soalan mereka, tiba-tiba candidate dah potong. Tapi interlocutor tak bagi lagi jawab soalan yang penuh, tapi candidate dah potong mereka, itu tidak boleh. Boleh? Okay. Oh sorry. Okay, kita teruskan. Run with rasanya sekarang boleh saya asingkan. Okay, daripada admin kita nampaknya dia kata dah ada video. Okay, admin nak cuba juga untuk tunjukkan video ni. Okay, boleh admin kita runkan video ni. Okay, jom kita tengok video. Good afternoon. Good afternoon. Can I have your mark sheets, please? Thank you. I'm Claire and this is Sandra. What's your name? I'm Roberto. How old are you? I'm 13 years old. Thank you. And what's your name? I'm Simone. How old are you? I'm 14. Simone, where do you live? I live in Bucinasco near Milan. Who do you live with? I live with my mom, with my father, with my brother and my sister. Thank you. And Roberto, where do you live? I also live in Bucinasco. Who do you live with? I live with my mom, my dad and my sister. Thank you. Itu sahaja untuk part 1. Untuk bahagian pertama, itu sahaja yang akan ditanya oleh interlocutor. Senang bukan? Okay, sekarang kita tengok. Okay, admin boleh share slide tadi sebelum kita habiskan siaran langsung kita pada malam ini. Okay, boleh ke admin? Sementara kita tunggu admin kita untuk share slide. Okay, insyaAllah pada hujung minggu ini, iaitu Sabtu dan Ahad, Lahazun Education akan mengadakan, unit bahasa Inggeris di Lahazun Education akan mengadakan satu sesi bengkel untuk para pelajar menggilap ataupun polish mereka punya speaking skills, yang mana kami namakan program tersebut sebagai Silent to Spoken. Okay, Silent to Spoken ini khas untuk membantu para pelajar mempersiapsiagakan para pelajar, mempersediakan para pelajar untuk menghadapi ujian pertuturan untuk Cambridge Assessment English. Okay, bagi yang ingin menyertai boleh hubungi admin kami di Lahazun Education. Sebentar lagi mungkin admin kami akan berikan nombor dan juga link mereka untuk ibu bapa ataupun tuan-puan yang sedang menonton siaran langsung saya pada malam ini. Okay. So basically itu adalah pengenalan kepada ujian speaking bahasa Inggeris di Cambridge Assessment English untuk bahagian yang pertama. Senang sahaja, bahagian yang pertama ini dia cuma akan tanya kita tentang atau tanya anak-anak anda tentang personal details mereka sahaja. Okey, yang mana ujian ini hanya akan dijalankan dalam masa 3 minit sahaja. Boleh? Okey, so sekali lagi saya ulang untuk hujung minggu ini insya-Allah kami akan mengadakan satu sesi bengkel Silent to Spoken yang akan membantu para pelajar untuk menggilapkan skill pertuturan mereka pada hari Sabtu ini jam 11.15 pagi sehingga 1.15 tengah hari. Okey, so sampai di sini sahaja siaran langsung saya pada malam ini. Sekali lagi saya Teacher Rafizah daripada Unit Bahasa Inggeris Lahazun Education. Sekiranya saya ada terkasar bahasa ataupun mengguriskan hati penonton-penonton yang sedang menonton ini, saya mohon maaf. Dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Kami turun padang semua dungu berpenunggu.
Kami inspirasi sebab itu mereka tiru. Guru kami lain, kualiti nombor 1. Bukan macam tempat tu, asal ke tempat penuh beribu holistik. Ya dulu kami seorang pakai, lepas kami pakai bersih pas semua nak pakai. Kualiti kelas pertama, yuran kami tak masuk akal. Mari join sekali, pasti suka kami tak sangkal. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Adab. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Adab. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Bagi aku 10. Silakan. 10 sebab 10 seronok seronok sebab cikgu bagi step by step, saya boleh faham. Silakan. Saya boleh bagi rate 10 per 10 lah. Okay. Ni bukan sebagai apa, ni bukan pada air. Zul, we trust to help me level up. Cheer up, Lahazon, we believe our grade will be increased. Stand up with a holistic approach. We sure they are great coach. Chill up, do the best, be the best, who the best, we're the best. Hey up, listen up, wanna be a success student, remember about Adab. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, wanna be a success student, remember about Adab. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Saya dapat terangkan tajuk yang sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Terang sampai dapat. Itulah yang paling bagusnya di Lahazon. Lahazon terbaik.